Okey. Kita nak sambung taburan binomial. Okey, sebenarnya aktiviti kita dalam latihan kendiri yang sebelum ni, yang korang buat kat rumah semua ni, adalah taburan binomial. So bila saya nak cerita nanti ni, mungkin tak rasa janggal lah. Sebab dia, apa yang kita buat pun taburan binomial. Binomial ni maksudnya apa? Maksud ni mengandungi dua bahagian. Mengandungi dua bahagian. Itu maksud binomial. Maksudnya apa? Taburan kewalian untuk satu eksperimen menghasilkan hanya dua kesudahan. Ada dua kesudahan saja. Selalunya kita panggil sebagai kejayaan dan kegagalan. Maknanya X ni 0, 1 lah. Untuk 0 ni gagal, 1 ni berjaya. Contoh, katakanlah kita nak flip coins. Kita nak lambung duit shilling. Kata dapat gambar tu sebagai kejayaan. Okay, jadi kita keep track berapa banyak kali kita dapat gambar. Itu kita selalunya represent, kita selalu guna X untuk represent berapa kali kita dapat gambar. Kalau kita dapat gambar, maknanya itu adalah satu kejayaan. Kalau kita dapat nombor, adalah satu kegagalan. Okay, dalam Inggeris kita bagi success atau failure lah. Jadi itu dia. Eksperimen yang ada dua kesudahan, itulah dia. Selalunya kita panggil nyamuk. Eksperimen ini dikenali sebagai percubaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak N kali. Okey, kalau kita katakanlah kita lambung duit shilling. Satu lambungan tu dan keputusan dia sama ada berjaya atau gagal dikenali sebagai satu percubaan Bernoulli. Okey, kalau kita lambung 3 kali, bermaknanya kita melakukannya sebanyak 3 kali ataupun dalam sini generalnya N kali. Bernoulli-nya dapatnya daripada ni seorang mamat daripada Switzerland ni, Jacob Bernoulli, seorang mathematician kurun 17, kurun 18, lama dah. Okay. Dia yang mempeloporkan semua ni. Contoh eksperimen Bernoulli ini adalah lambungan duit shilling. Sebab ada dua outcome saja gambar ataupun nombor. Dua outcome saja. Itu adalah satu contoh Bernoulli. Kalau kita lambung biji dadu, okey, kalau kita lambung biji dadu ada 6 kemungkinan, ada 6 kesudahan, maka itu bukannya eksperimen Bernoulli. Tetapi kita boleh modify dia punya outcome. Contohnya, kalau dapat nombor ganjil dianggap sebagai kejayaan, kalau dapat nombor genap sebagai kegagalan. Kalau kita modify dia punya outcome dia dah jadi satu eksperimen Bernoulli. Ataupun lambung buah dadu, kalau dapat 2 atau kurang, dikira berjaya. Kalau dapat lebih daripada 2, dikira sebagai gagal. So, ada 2 juga outcome dia. Ada 2 dia punya outcome lah, maknanya hasil dia lah, daripada eksperimen tu. Maka itu dikenali sebagai Bernoulli. Syarat yang lain, selain daripada 2 outcome, okay, ataupun 2 kesudahan, iaitu kebarangkalian kejayaan dia perlu konsisten sepanjang eksperimen. Kebarangkalian kejayaan. Contoh baling lambung dadu. Dapat 2 atau 1 dikira kejayaan. So, dia punya kebarangkalian untuk dapat nombor 2 atau 1 adalah 1/3. Sebab 2 outcome daripada 6 jadi 1/3. Dan dia punya kebarangkalian tu, sepanjang kita buat eksperimen tu, kalau N kali, 3 kali tu kena konsisten dia punya kebarangkalian kejayaan dia. Tak boleh berubah-ubah. Nanti kita akan tengok contoh-contoh yang mana yang kebarangkalian kejayaan dia berubah. Kita akan tengok ya. Okey. Pemboleh ubah rawak binomial ialah bilangan kejayaan R. Bilangan kejayaan. Berapa kali kita berjaya dapat sesuatu yang kita nak tu. Daripada N percubaan. Daripada N percubaan Bernoulli yang serupa bagi satu eksperimen binomial. Taburan kebalikan bagi pemboleh ubah rawak binomial ini dikenali sebagai taburan binomial. Okey. Kita tengok beberapa contoh. Contoh 6. Rajah di sebelah menunjukkan gambar rajah pokok yang mewakili semua kesudahan bagi 2 pusingan satu permainan tic-tac-toe. Tic-tac-toe ni yang ni lah, lupa dah. Dulu masih budak-budak dulu selalu main. Macam tu lah lebih kurang.
Jadi menang. Macam itulah. Okey, kesudahan bagi tik-tik tu ada menang, ada seri, ada kalah. Ada 2 pusingan. Okey. Jadi adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Sila jelaskan. Okey. Disebabkan ada 3 kesudahan, dia bukan taburan binomial. Sebab ada 3 kesudahan pada setiap eksperimen. Ada 2 eksperimen ya, pusingan pertama, pusingan kedua per setiap pusingan ataupun setiap eksperimen. Eksperimen. So ini bukan ini bukan taburan binomial. Tengok nombor 7 pula. Sebuah rak mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. Ada 6 buku kimia, ada 4 buku fizik. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak. Satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Di keyword dia tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan binomial atau bukan dan jelaskan. Okey, di sini ada 6 buku kimia dan ada 4 buku fizik. Okey, korang kita ambil 3. Alright. Kita nak ambil buku fizik. Jadi dia punya kebarangkalian kejayaan, iaitu selalunya kita guna perkataan P, ialah untuk buku fizik sure-lah 4/10 sebab ada 6 buku kimia, 4 buku fizik, maka totalnya 10. Jadi dia punya kebarangkalian untuk dapat buku fizik tu 4/7 untuk pusingan pertama. Tetapi disebabkan buku yang diambil tu tidak dikembalikan. Apabila dia tidak dikembalikan, okey, senario 1, katakan buku fizik dia ambil. Ambil buku fizik dan tidak dikembalikan. Maka pada pusingan kedua tu, P sudah jadi 3/9. Buku dah kurang jadi 9, buku fizik dah berkurang jadi 3. Okey? Ataupun katakanlah senario 2, dia ambil buku kimia. Maka P dah jadi 4/9. Okey, buku fizik tidak berkurang, tetapi jumlah buku sudah berkurang. Jadi di sini P tidak konsisten. Kebarangkalian kejayaan tu tidak konsisten. So, ini bukan taburan binomial. Okey, boleh faham tak saya punya penjelasan ni? Boleh faham ke tak? Tak ada respon? Faham. Okey, good. Alright, next. Okey, latihan kendiri 5.5 ni mudah saja. Assuming that korang dah faham apa itu taburan binomial. Okey, jawab secara ni lah, secara live lah. Okey, kita jawab nombor 1. Dia beri X ialah pembeli ubah rawak diskret bagi percubaan Bernoulli dengan kebarangkalian kejayaan ialah 0.3. Senaraikan unsur dalam set X. X ialah pembeli ubah rawak diskret bagi percubaan Bernoulli dengan kebarangkalian kejayaan ialah 0.3. Jadi X apa? Ini hanya sekali saja. Apa dia? Eksperimen dijalankan sekali saja. Maka X adalah bersamaan dengan 01. 01. Exactly. Ini saja outcome dia. Alright. Cari kebarangkalian kegagalan. Berapa? 0.7. 0.7. Exactly. Kebarangkalian kejayaan
P 0.3. So Q 1 tolak 0.3 iaitu 0.7. Alright, good. Alright. Anything I miss out not? Sekejap ni. No. Alright. Next question. Satu eksperimen dijalankan dengan melambungkan sekeping duit shilling 50 sen pada percubaan pertama dan melambung sebiji dadu pada percubaan kedua. Jelaskan sama ada eksperimen ini merupakan eksperimen binomial atau bukan. Alright, macam mana? Kali pertama lambung duit shilling 50 sen, kali kedua lambung biji dadu. Eksperimen binomial atau bukan? Jawapan? Bukan. Bukan. Kerana apa? Sebab outcome untuk dadu ada. Ya, percubaan yang kedua itu mempunyai lebih daripada dua kesudahan. Okey, percubaan pertama ada dua kesudahan tapi percubaan kedua tu lebih. Dan dia satu lagi sebab dia punya kebarangkalian dia tidak konsisten. P tidak konsisten. Berubah. So, dia bukan eksperimen binomial ataupun eksperimen Bernoulli. Nombor 3. Sebuah persatuan melakukan tinjauan tentang jumlah upah sebulan yang diperoleh kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja. Hasil tinjauan yang dilakukan mendapati bahawa 50% daripada rakyat Malaysia yang bekerja mendapat upah kurang daripada RM2,000 sebulan. Jika 3 orang pekerja dipilih secara rawak daripada satu kumpulan pekerja, jelaskan sama ada taburan kebaran ini adalah taburan secara binomial atau bukan. Macam mana? Binomial atau bukan? Binomial. Binomial. Sebab apa? Sebab kesudahan dia ada dua. Kesudahan ada dua. Dua kesudahan. Kurang, sama ada kurang. Sekejap. Dia punya kesudahan dia, satu, kurang RM2,000. Kesudahan kedua dia, lebih atau sama dari RM2,000. Jadi itu dia punya dua kesudahan. Dan dia punya P pun konsisten. Konsisten 50%. Dia tak berubah. Okey, ini adalah taburan binomial. 3 pusingan kita buat, dia punya kebarangkalian kejayaan dia konsisten at 50%. Okey, soalan 4. Dalam satu kajian didapati bahawa 9 daripada 10 orang pelajar di sebuah kolej melakukan pekerjaan sambilan. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak dari kolej itu, adakah taburan kebarangkalian bagi pelajar melakukan pekerjaan sambilan bertaburan secara binomial? Jelaskan. P dia 9/10 ataupun 0.9. Binomial you. Binomial. Dia punya P konsisten. Tidak berubah. Dan dia punya outcome dia, kesudahan dia ada dua saja. Sama ada bekerja sambilan ataupun tidak. Okey. Kesudahan ada dua. Okey, sambilan ataupun tidak, itu saja. So, ini adalah taburan binomial. Nombor 5. Ini last. Alright. Didapati bahawa seorang murid lepasan SPN mempunyai 3 pilihan, iaitu menyambung pelajaran di luar negara, menyambung pelajaran di luar negara, menyambung pelajaran di dalam negara, okey, dalam negara satu, luar negara satu, tidak menyambung pelajaran satu lagi, dikerja terus. Seorang murid dipilih secara rawak dari kumpulan murid itu, lukis satu gambar rajah pokok.
untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin, jelaskan sama ada kesudahan itu merupakan taburan binomial. Okey, kalau lukis gambar jam pokok, mudah saja. Okey. Dalam negara. Luar negara. Tidak sambung. So, ini taburan binomial ke tidak ni? Bukan. Bukan juga. Bukan binomial. Sebab ada 3 kesudahan. Alright, simple saja. Kita teruskan. Okey. Kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Kita akan menggunakan formula ini yang dah pun kita telah pun saya explain dan pernah guna dah pun. Jadi aktiviti yang akan datang ni dia tidak menyukarkan lah. Okey, daripada formula ni ada 2 saja maklumat yang asas yang kita mesti ada. Wajib ada. Apa dia tu? Maklumat dia yang kita wajib ada ialah satu N. Okey, satu lagi P. 2 ada ni sudah cukup. Yang lain ni macam Q ni sama dengan 1 tolak P. Jadi kita tak perlukan Q, kita boleh kira. Alright? Kita perlukan N dan P saja. So sebab itu kadang-kadang untuk satu taburan binomial kita hanya tulis secara ringkasnya macam ni saja. Okey? X tilde B. B tu binomial. N P. N tu dia punya berapa banyak eksperimen kita buat, okey? Bilangan percubaan, ini dia tulis bilangan percubaan, dan P itu adalah kebarangkalian kejayaan. Okey? Itu saja 2 informasi yang kita perlukan untuk mencari taburan binomial untuk satu eksperimen Bernoulli. Okey. Kita tengok contoh lagi. Kebarangkalian bagi hujan akan turun pada suatu hari tertentu ialah 0.45. Okey, 0.45 kebarangkalian untuk hujan turun. Dan dia konsisten lah. Dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun tepat 4 kali. Ataupun sekurang-kurangnya 2 hari. Atau tepat 4 hari atau sekurangnya 2 hari. Alright. So dari sini, kita kena cari informasi. Kan X ni tadi kata apa? B and P. So nilai N apa dia? N. N kita kena korek sikit. Kadang-kadang dia tak bagi betul-betul tau. N berapa kat sini? N adalah, tengok N adalah cari kebarangkalian bahawa dalam suatu minggu tertentu hujan akan turun 4 hari atau sekurang-kurang 2 hari. Bermakna bila dia kata dalam minggu tu maknanya N adalah bersama 7 lah, 7 hari. Jadi di sini kita kena bijak lah nak mencari, sebab dia tak bagi tahu berapa kali kita kena sampel. Berapa kali kita kena probe keputusan dia. Jadi di sini N adalah bersama 7. P pula, P ni dia beri iaitu 0.45. Okey, so boleh faham tak ni? M sama 7, P sama 0.45. Boleh juga. Alright. So, formula yang kita nak guna tu ialah P X bersama dengan R, N CR, PR, Q, N tolak R. Okey, ini kena hafal lah ni. Kena hafal dah. Okey, untuk A tak susah. Kita plug in number saja. A. Tepat 4 hari. So, P X bersama dengan 4. Ini kita nak cari ni. Jadi, di sini R-nya 4. Di sini maksudnya R bersama dengan 4 lah. Jadi, N bersama dengan 7. Jadi, 7 C4. Darab dengan P. 0.45 kuasa 4. Dan Q. Q 1 tolak 0.45 iaitu 0.55. 0.55 7 tolak 4. 7 tolak 4. Betul lah.
Jadi alright, guna kalkulator. Ni dia. 7 formula gabungan 7/7/4 darab 0.45 kuasa 4 darab 0.5 kuasa 7/4 bersama dengan 3. Silap. 55. 0.55 kuasa 3. Jadi ni dia. 0.2388. 0.2388. Okey, ada hari tu siapa tanya, Megat kot tanya tentang pembundaran nilai kebarangkalian ni. Untuk taburan binomial kita buat 4 tempat perpuluhan Okey, jangan bundarkan kepada 1 atau 2 saja, buat 4 paling kurang lah. Kalau buat 5 lagi cantik lah, 4 dah cukup lah. 4 tempat perpuluhan sudah okey. Alright, boleh faham tak soalan A ni? Faham je. Boleh Boleh je. Alright. Okey, sekurang-kurangnya 2 hari. Yang ini pun kadang-kadang student ada masalah bila nak translate. Apa maksudnya sekurang-kurangnya 2 hari? Kita kena katalah, kalau sekurang-kurangnya 2 hari bermaksud 2 hari saja hujan atau 3, 4, 5, 6, 7. Itu maksud dia. Maknanya kita tak mau 1 hari dan 0 hari. Dalam mathematical mathematical notation dia macam ni lah. P lebih atau sama dengan 2. Okey, P lebih atau sama dengan 2. Jadi ini sudah tentulah bersama dengan P X bersama dengan 2 tambah P X bersama dengan 3 tambah P X bersama dengan 4. Banyak ni nak kira. P X bersama dengan 5 tambah P X bersama dengan 6. Tak habis lagi. Tambah P X bersama dengan 7. Okey, ini cara nak kiranya lah. Tetapi ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah sekali ialah kita cari hari apa yang tak hujan. Yang tak hujan tu kita tolak daripada 1. 1 Px bersama dengan 0 tambah Px bersama dengan 1. Tolak ni pun dapat jawapan yang sama juga. Okey, boleh faham tak apa yang saya cerita kat sini ni? Faham cikgu? Faham okey. Kita kena cari jalan yang mudah lah Memang kita boleh buat cara pertama ni. Memang boleh. Kita tambah sampai ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena kira 6 kebarangkalian. Dapat jawapan yang betul. Tetapi cara yang kedua ni kita cari 2 kebarangkalian saja. Dapat juga jawapan yang betul. Jadi kita kena smart lah. Alright. Okey. Di sini tadi X. Binomial apa tadi? N7. P 0.45. Dari sini kita dah boleh dapat dah. Kita boleh dapat jawapan dah untuk B. Mudah saja. Semua soalan tadi yang cerita panjang lebar tu boleh disimpulkan, boleh ringkaskan menjadi macam ni saja. Sangat mudah. Okey. So yang kita nak tadi X lebih atau sama dengan 2. Iaitu sama dengan 1 tolak P X bersama dengan 0 dan tolak P X bersama dengan 1. Okey, jadi 1 tolak. Kita carilah. 7 C0 darab 0.45 kuasa 0 darab 0.55 kuasa 7. 7 tolak 0 dan tolak 7 C1 darab 0.45 kuasa 1 darab 0.55 kuasa 6. Iaitu 7 tolak 1. Yes. Okey, betul lah tu. Jadi kita kira lah. Mana kalkulator. Kira terus pun boleh sebenarnya ni. Tak susah sangat. Tapi kena hati-hati supaya kita tak tersilap key in. Okey, sekejap
7C0. 7C0 ni sebenarnya tak susah. Okey, macam ni Saya reset balik. Cuba tengok ini ya. Kita kadang-kadang kena simplify kerja kita. 7C0 ni bersama dengan 1. Gunalah kalkulator. 7C0 bersama dengan 1. 7C0. Alamak, mana dia? Alah, sorry. 7C0. Tekan sama juga bersama dengan 1. Satu lagi 7C7. 7C7. Allahu Akbar. C7 juga bersama dengan 1. Jadi jangan susah payahlah nak key in kat kalkulator ni. Kadang-kadang kita silap key in nanti habis kita. Dan satu lagi 0.4500 juga bersama dengan 1. Jadi tak payahlah kita susah payah. Kita bila guna kalkulator, kita cari 0.5507 sudahlah. Alright, macam ni. Alright, next. Satu lagi. 7C1 bersama dengan 7. Yang ni bersama dengan 0.45 sebab kuasa 1. Yang ini saja kita kena key in kat, betul-betul kena cari daripada kalkulator. Jadi kita simplify kerja kita. Allah. Alright. Okey, ini 1 tolak 0.5507 tolak 7 darab 0.45. Pastikan tak ada silap mana-mana. Bahaya ni. Darab 0.55 kuasa 6. Okey, ni jawapan dia. 0.8976. Mana dia? 0.8976. Jadi ini jawapan dia. Alright. Kalau kita tak yakin sangat penggunaan kalkulator, kita kira satu persatu. Kita kira ini satu, dan kita kira itu satu sekali. Kita tulis nombornya, lepas tu baru kita tolak. Satu tolak ini, tolak ini. Okay. Alright. So boleh faham penyelesaian dia? Ada apa-apa nak tanya? Hakim dia faham. Faham, okey. Alright, kalau faham kita buat latihan kendiri. Ada 4 soalan. Banyak juga. 4 soalan. Sekarang pukul berapa? Pukul 4. Okey, kita baru setengah jam. Okey, cuba buat dengan pantas lah. Alright, latihan kendiri 5.6. Pada tahun 2019, anggaran bilangan penduduk Malaysia ialah 32.6 juta orang. Dalam satu kajian dilakukan, didapati bahawa lebih kurang 57%. Okey, informasi yang penting kita note down. 50% daripada rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar. 57%. Oh, taklah ramai sangat. Satu sampel terdiri daripada 8 orang. Ini informasi yang penting. Dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa 6 orang menggunakan telefon pintar. Tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Okey, cuba soalan ni. Give yourself like 10 minutes lah. Ini 5 minit. A 5 minit, B 5 minit. Itu pun panjang sangat tu sebenarnya. Try as soon as possible. Buat secepat mungkin. Okey, kalau saya buat B pula dah. X. Saya buat notasi ni macam mana? X tilde B. Berapa nilai N? Tolong saya. N berapa? Dan P berapa? NP. Berapa nilai N, berapa nilai P? 8 kot. P tu 8. Yes, betul. P berapa? P 0.57. 0.57. Exactly.
So semua mambo jambo di cerita ni tahun 2019 lah penduduk Malaysia tu 32.6 juta orang ni pun tidak diperlukan. Kita perlukan ini je. 80557 saja untuk menjawab soalan ni. Okay. Sila spend time sampai 4 suku. 6 orang. Okay, cuba jawab. Okay, kalau 6 orang menggunakan telefon pintar ni maksudnya R berapa? Berapa tu? Oh, formula. P X bersama dengan R bersama dengan N CR P kuasa R Q kuasa N tolak R. Hafal ya, hafal. Dapat 0.1176. 0.1. 176. Oh. Macam ni 0.1176. Sekejap. 1776. Okey. 1776 betul tu. Okey, teruskan jawab soalan B. Yang betul tu teruskan jawab B 8C6. 0.57 kuasa 6. 0.43. Okey, Q Q 1 tolak 0.57 iaitu 0.43. 8 tolak 6 jadi 2. Jadi bunda daripada 4 titik puluhan 0.1776. Kejap ya. Okay, B. Tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Tidak lebih. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita nak tulis apa dalam kurungan ni? Tidak lebih daripada 2 orang. Apa maksudnya tu? Sama ada seorang ataupun Apa dia? dia tak lebih daripada 2 orang. Tidak lebih daripada 2 maksudnya? Seorang. Kosong. Kosong. Kosong? Dua. Kosong satu. Kosong lagi? Satu. Satu. Dua. Dua. Yes, betul. Ataupun dalam kurungan ni kita sebut X kurang atau sama dengan 2. Betul? Ataupun kita tulis X bersama dengan kosong tambah X bersama dengan 1 tambah X bersama dengan 2. Jadi kiralah ke semua ni. O 7 kosong 8 C1 057 kuasa 1 43 kuasa 7 8C2 0.57 kuasa 2 43 kuasa 6. Inilah Cikgu. dia. Dapat 0.0711. 0.0711. 711. Alright, betul. Jawapan sama macam saya. Ada siapa lagi yang dah dapat jawapan yang sama? Dapat cikgu. Dapat Alright, good. Kita bergerak Okay. Sebuah rak mengandungi 3 naskah buku cerita dan 2 naskah buku komik. Senaskah buku diambil dan selepas dibaca, buku itu dikembalikan. Ini penting ni Diambil kemudian dikembalikan. Maknanya dia punya kebarangkalian kejayaan dia konsisten. Kalau dia ambil tak letakkan balik, dah tak konsisten dah. Buku itu dikembalikan sebelum senaskah buku lagi diambil dari perak itu. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. Ini penting. Jika X mewakili pembeli ubah rawak mendapat buku senaskah buku komik. X ni apa dia? X ni buku komik.
Dia ada 3 buku cerita, 2 naskah buku komik. Bina gambar rajah pokok untuk menunjukkan kesemua kesudahan yang mungkin. B. Cari kebarangkalian mendapat buku komik hanya sekali, buku cerita sebanyak 3 kali. Okay. So X, B, B. Okay. N, P. Berapa nilai N, berapa nilai P? Siapa boleh beritahu? Berapa nilai N, berapa nilai P? And 5 aja. N berapa? 5 aja. Kuat sikit, N berapa? And 5 5. Eh, Ada siapa-siapa yang tak setuju dengan 5? 3 je kau. 3. 3. Bukan 5 5 itu bilangan buku tu. Tapi proses tu, eksperimennya 3 kali. Tengok situ 3 kali. So N bersama dengan 3. Alright, good. Saya suka juga ni discussion macam ni. Okay, nilai P pula berapa? X mewakili pembeli rawak mendapat buku komik. Jadi P berapa? Kalau tahu P, tahulah Q. Apa nilai P? 2. Dengar tadi macam buku suara membisik-bisik tak dengar lagi. Suara saya tu. Jawab dengan confident. Apa dia? Kalau tak dapat nilai 3 dengan P ni memang tak boleh jawab. P berapa? 2/5 je kau. 2/5. Yes, betul. Ataupun 0.4. So Q bersamaan dengan 1 tolak 0.4 iaitu 0.6. Nak buat pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Okay, so dia punya notasi dia ialah Bernoulli 3 0.4. Alright, dapat ini information ni senang dah semua. Tapi soalan A dia suruh lukis gambar rajah pokok. 3 kali. 3 kali banyak juga ni. Jadi A. Okay, masing-masing lukis lah. Saya pun lukis kat sini. Apa komik, buku cerita. Buku komik, buku cerita. Okay, komik K. Buku cerita C. Okay, 3 kali. K, C. K, C. Kemudian K, C. K, C. K, C. K, C. Okay. 0.4. 0.6. 0.6. 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, 0.6. Okay. K. Ini K, C. K, C, K. K, C, C. C, K, K. Mudah je ni. C, K, C. C, C, K. C, C, C. So, siap dah. Soalan A. Ya Allah Akbar. Okay, soalan B. Cikgu. Ya. Kalau macam dalam exam, kalau dia tanya macam soalan A ni, yang 0.4, 0.6 tu kena tulis ke dekat jadual? Yes, seelok-eloknya tulislah. Okay ke? Seelok-eloknya lah. Okay. B. Cari kebarangkalian mendapat buku komik hanya sekali. Banyak sekali maknanya ada 3 kemungkinan lah komik sekali. Ini dengan ini. Maknanya
Oh, satu lagi. Lupa ya. X. Berapa? X berapa? Apa nilai-nilai X semuanya? Lupa nak tanya ni. Tiga percubaan maknanya 0, 1, 2 dan 3 lah. Okay lah, since tak ada siapa jawab, saya jawab lah. Okay, B1. Sama dengan berapa tu? Dapat 0.432 cikgu. Alright, betul. Teruskan nombor 2 pula. Okey, di sini sebenarnya P X bersamaan dengan 1 Okey. Buku cerita sebanyak 3 kali. Berapa ni? Cikgu. Ya. Dapat 0.216. Berapa? 0.216. 0.216. Yes, betul. Kalau dalam chain 27/125. Kuat sikit boleh tak? Kalau dalam pecahan 27/125. Okay. Good. Okay, dalam pecahan juga. Alright, good. Sebenarnya pecahan is the best lah sebenarnya. So, ini maksudnya X bersamaan 0 lah. Kena tahu tu. Sebab dapat buku cerita 3 kali. Maknanya buku komik tak dapat langsung. Jadi X bersamaan 0. Jangan bubuh X bersamaan 3 pula. Silap lah. Dah termasuk perangkat. Dia kata buku cerita lah. Bukan buku komik. 0.400 darat 0.603. Okey. Disebabkan 3C0 ni bersama 1 tak payah kira. 0400 pun sama dengan 1 tak payah kira. Jadi kira 0.603 saja. Alright, siap sini. Ada siapa yang tak dapat jawab tak? Dapat cikgu. Semua dapat Kita bergerak Ada apa nak tanya tak? Sebelum kita pergi nombor 3. Tak ada cikgu. Alright, nombor 3. Dalam satu kajian didapati bahawa 95% daripada pelajar sarjana muda di sebuah universiti memiliki sebuah komputer riba. Alright. 95% yalah penting sangat tu. Kalau dalam universiti ni mesti ada notebook satu. Kalau tak ada memang susah nak belajar Satu sampel yang terdiri daripada 8 orang pelajar. 8 orang pelajar. Sarjana muda dipilih secara rawak dari universiti itu. Cari kebarangkalian bahawa tepat 6 orang sarjana muda memiliki sebuah komputer riba. Alright. X, B, N, P. Berapa nilai N? Berapa nilai P? Berapa nilai Q? Dan X apa dia? X. Saya lupa tanya. Buat sinilah. X. X berapa? Okay, siapa nak cerita kat saya? N bersama dengan berapa? Berapa N? Jawab secara confident. Jangan teragak-agak. Jawab je. Salah tak ngapa? Kejap ikut tengah. 8. 8. Okey. Betul lah sebab 8 orang Satu sampel 8 orang dipilih secara rawak. 8 lah. P berapa? 0.95. 0.95. So Q berapa? 0.5. 0.05. 0.05. Right.
Alright, so 8 0.95. Okay, X pula berapa? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Alright, good. Okay, soalan A. Semua dah dapat dah. Semua informasi dah ada dah. Senang. Dia nak tepat 6 orang. Maksudnya A bersama dengan berapa tu? Jawablah. R bersama dengan berapa tu untuk soalan A. Tepat 6 orang pelajar sarjana muda memiliki komputer riba. Saya kira dah jawapan. 0.0515. Yes. Betul. 0.0515. R bersamaan dengan 6 ya. Jadi 8C6 darab 0.95 kuasa 6 darab 0.05 kuasa 2. 0.0515. Very good. B. Selebih-lebihnya 2 orang. Ni pelik sikit lah. Selebih-lebihnya ni. Apa maksud selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya ni maksudnya opposite kepada sekurang-kurangnya. Kita jarang guna perkataan selebih-lebihnya. Selalunya kita guna sekurang-kurangnya. Bila sebut selebih-lebihnya dah mula confuse. Dia opposite kepada sekurang-kurangnya ya. Wah. Selebih-lebihnya 2 orang atau lebih daripada 7. Jenuh ni. Jenuh ni. Masya Allah. Apa maksudnya ni? Cuba fikir sikit. Apa maksudnya tu? Macam mana nak tulis tu? Dia ada 2 tempat Satu lagi X. Ataupun tulis atau lah betul-betul kat sini. Atau. Macam mana nak tulis tu? Apa dia nak tulis tengah-tengah tu apa dia? Apa nak tulis? X sama dengan X apa dia? X sama dengan 2. Sama dengan 2. Okey, yang 7 ni macam mana pula? X lebih daripada 7. Ada sama tak ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, yang Tak X ada. lebih X lebih dari 7 ni betul. Yang X sama dengan 2 ni tak betul. Apa dia? Dengan B 012. 012. Yes, betul. 012 ataupun kita kata Kurang daripada atau kurang sama atau dengan sama. Yes, kurang atau sama. Baru betul. Yes, baru betul. Maksudnya senang je. Maksud dia P X bersama dengan 0 tambah P X bersama dengan 1 tambah P X bersama dengan 2 tambah P X bersama dengan 8. Sebab lebih daripada 7 Banyaklah nak kira ni. Banyaklah. Okey, jadi saya simplify mana yang boleh. Yang P ni kita campur semua campur. Yang pertama ni ialah 0.0508. 1 ni maksudnya 7 darab 0.95 darab 0. Alamak, tak cukup ruang lah pula. Sekejap 8C1 ataupun 8C1 tu 8 lah. 8C1 tu sama dengan 8. Tak payah buang masa lah. 0.95 darab 0.05 kuasa 7 tambah 8C2. Banyak ni
Okey, tambah 8 si 8 bersama 1. So sini jadi 0.9508 saja. 0.0500 tu bersama dengan 1. So forget it. Tambah tu dapat jawapan. Okey. Nak kurangkan mistake, cari satu persatu lah. Cari satu persatu. Walaupun saya ni suka sangat buat sekaligus saja dalam kalkulator. Tapi kalau takut buat mistake especially dengan kalkulator jenis kita tu, jenis Casio yang korang guna tu memang senang buat mistake. 0.6634. Oh, jap. 0 point macam ni. Betul tak? Okey. Saya pun tak kira lagi ni. Yes, betul jawapan ni. Very good. Okey, yang lain dapat ke tak? Dapat cikgu. Very good. Okey. Dia soalan B ni memang kadang-kadang boleh mengelirukan. Yang dia punya step yang pertama sekali tu nak translate ini, perkataan ini, soalan ni kepada bentuk ini. Itu dia langkah pertama yang paling penting. Kalau dapat define ni dengan betul, alhamdulillah kita akan dapat statement ini. Lepas tu senang dah. Kecuali kalau tersilap tekan dalam kalkulator. Habis. Alright. Kita bergerak ke soalan 4. Ada apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Alright. Kita bergerak sini. Nombor 4. Dia beri satu pembeli ubah rawak. Oh, dah siap bertulis dah. X, B, N 0.65. Cari nilai N jika P X sama dengan N sama dengan 0.0319. Ini dia. Okay, ni interesting ni. Dia lipat-lipat kona-kona. Cuba jawab macam mana ni. Wow, okay. Saya pun tak cuba lagi jawab soalan ni. Kita tengok Cuba buat lah. P ni sudah pun diberitahu 0.65. Makna Q 0.35 lah. Itu formula dia yang nak kita guna pakai. Mungkin kita kena formula NCR juga. NCR bersama dengan apa Dah lupa dah. N factorial, R factorial, N tolak R factorial. Kemungkinan kita perlu gunakan kedua-dua formula ni. Saya pun tak cuba lagi. Cuba Soalan ni susah. NCR. Wow, macam mana dia cari ni NCR 0.65 kuasa R. Wow. 0.35 kuasa N tolak R sama 0.0319. Macam mana cari nilai N? Silap. X bersama N. Ini maksud dia. Ini tak susah sangat sebenarnya. Pandai dia mengelirukan. Saya baru dapat tangkap. Okey, siapa ada idea macam nak jawab ni? Saya baru dapat tangkap. Tengah fikir cikgu. Tak susah sangat sebenarnya ni. Tak susah sangat. Tengok tu X bersama dengan N tu, informasi yang paling penting tu, X bersama dengan N. Apa maksudnya tu? Kita tak perlukan formula yang banyak-banyak ni. Yang especially NCR ni formula tak perlu. Interesting soalan ni, pandai dia. Pandai orang yang buat soalan ni. Clue dia, soalan ni tak susah sangat, soalan A ni. Yang susah dia nak translate statement ini, statement yang saya garis warna merah ni.
Ini, itu. Kalau silap translate, dia tak dapat. Kaitkan pula dengan formula ini. Okey, formula NCR tidak diperlukan. Nilai P dan Q telah pun kita dapati. So, tak susah. Cikgu, Ya. maksudnya R dengan N tu nilai dia sama cikgu? Exactly. Itu dia. Apa tu? Barrier yang pertama tu kita nak bahawa R adalah bersama dengan N. Ini dia. Information yang paling penting sekali kita nak dapat daripada soalan ini. So, daripada statement X bersama dengan N tu. Tu dia. R bersama dengan N. Lepas tu should be simple. Very good. R bersama dengan N. So, bolehlah letakkan formula tu. N si N darab 0.65 kuasa N darab 0.35 kuasa N tolak N. So, macam mana nak selesai? 0.65 cos N sama dengan 0.0319. Exactly. Sebab ini bersama dengan 1. Tak payah. Ini pun bersama dengan 1. So, yang tinggal 0.65N bersama dengan 0.0319. So, ambil kalkulator, try lah satu persatu. 0.65 apa? 0.5, 0.1, 0.2, 0.3 sampai dapat 0.0319. Ataupun nak challenging lagi, kita guna log. Log M sama dengan log apa? Asas 0.65. 0.0319. Berapa jawapan dia? 8. 8. 8. Betul. Ataupun log 10 0.0319 bagi dengan log 10 0.65. Ini pun boleh juga. Guna log pun boleh juga, So, kalau guna kalkulator, tembak satu persatu, sure dapatnya. Mungkin lagi senang guna kalkulator lah. Tembak tu ya, kuasa 8. Dapat dah jawapan dia. Kalau guna log boleh juga. Log 0.0319. Tapi kena ingatlah topik log. Bahagi log, mana log tadi? Log 0.65. 0.65. Dah silap key in. Inilah penyakit dia. 65. 7.99 kira 8 dah tu. Okay. So, N bersama dengan 8. Okay. Dah dapat N bersama dengan 8. Boleh jawab B lah. P lebih daripada 2. Jadi di sini maksudnya X adalah bersama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ni Macam mana cara mudah nak kira dia? Siapa yang boleh kongsikan cara mudah dia, tolong bagi tahu. 1 tolak P X. X tolak. 0 sama dengan 0. Yes. Ataupun PX sama dengan 1 dengan PX sama dengan 2. Exactly, betul. Kita tak payahlah kira 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Terlalu banyak nak kira. Kita ambil jalan yang paling mudah. Okay. Okay, siapa dapat jawapan
Dapat 0.9747 itu. Ya, betul. 0.9747. Very good. Okay, macam mana yang lain? Dapat sama je. Okay, dapat sama ya. So, Dapat you. dapat very good lah. So, hopefully semua orang dapat lah sebab saya nak bergerak. Ada 10 minit lagi masa kita. Kita nak tengok contoh, 2 contoh sebelum latihan kendiri 5.7 tu buat kat rumah. Dan contoh yang berikutnya taklah susah mana sangat sebab kita dah buat pun. Banyak benda ni kita dah buat pun di latihan-latihan yang sebelum ini. Contoh 9. Emma melakukan tinjauan terhadap 400 murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Bas sekolah je ya. Didapati 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. 45% maknanya P bersama dengan 0.45. Note down terus. Siap-siap. Okay, 0.45 P. Maknanya Q bersama dengan 0.55. Satu sampel terdiri dari 4 orang. Dah dapat N bersama dengan 4. So, dia punya notasi untuk benda ni senang saja, iaitu X B40445. Dapat ini semua boleh kira dah. Okay, 4 orang murid pilih cara rawak soalan itu. Bina jadual taburan kebalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. Okay, kita kira lah. Nanti saya buat semua ni lah. Lukis graf bagi taburan itu. Okay, kemudian kita guna jadual atau graf itu mencari dua benda ni Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas sekolah, kurang daripada 2 orang murid menaiki bas sekolah. Okey. First, kita tengok dia punya, okey, ini notasi dia. Notasi untuk binomial eksperimen ni, dan nilai X adalah di antara 0 sampai 4. N bersama 4, P 0.45, Q bersama 0.55. So, kalau saya kira, kita dapat ni lah. Dah siap dah semuanya. Okey. Dah siap dah semuanya. Kita guna formula yang kita dah guna banyak kali tu. Apa nama? P, X bersama dengan R, bersama dengan N, C, R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Biasa-biasakanlah tulis formula ni supaya boleh melekat dalam kepala. Saya ni bukanlah seorang yang suka sangat mengingat. Tapi bila banyak kali praktis, benda tu melekat. Secara incidentally, dia terlekat. Tak boleh nak elak daripada melekat. Alright, kalau buat jadual graf, jadilah sebegini. Okey. Soalan dia, soalan yang tadi tu apa bendanya sekejap ni. Saya copy sekejap, dah lupa dah benda dia tanya. Soalan A dan B tu saya tak perlu explain jauh-jauh lah sebab semuanya pun dah maklum dah cara-cara dia. Mana dia? Ni dia. Okey, letak kat sini sekejap. Tumpang. Alright. Lebih daripada soalan nombor 1, dia minta lebih daripada 3 orang murid. C1 lebih daripada, maknanya P X bersama dengan lebih daripada 3. Maknanya ni bersama dengan P X bersama dengan 4 lah maksudnya. Maknanya jawapan ni senang. Tengok jadual senang. Tengok daripada graf payah sikit nak translate. Okey. Jadi kita tengok dari jadual iaitu 0.0410 sebab dia kata lebih daripada 3. Lebih daripada 3 ada satu kemungkinan saja iaitu X bersama dengan 4. Okey, tak susah. Jadi nombor 2 pula. Kurang daripada 2 orang murid menaiki bas. Kurang maknanya Px kurang daripada 2. Iaitu Px bersama dengan 0 tambah Px bersama campur lah pula. Bersamaan dengan 1. Maknanya kita ambil 2 ni campurkan 0.0915 tambah 0.2995 dapat 0.3910. Okey, boleh faham tak?
Ada apa-apa nak tanya? Faham cikgu? Boleh faham cikgu? Okay, straightforward Jelas, kan? Straightforward saja ni. InsyaAllah. Berikutnya, contoh 10. Alright. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Mana nak dapat ni? Semua kemungkinan kesudahan bagi X. Maknanya dia nak ni lah. Maknanya dia suruh cari X bersama dengan apa dia. Kita ambil dari sini lah. Tak susah. Situ saja. Ada 4 eksperimen. Bermakna 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Kita boleh dapat daripada graf. B. Cari nilai N. N tu bilangan eksperimen. Bilangan eksperimen tak susah. Iaitu ini dia. Itu dia. 4. Jadi itu sajalah. Sorry. Saya dah confused. Ini bukan N. Alah, soalan ni pun menjerat saya. Ini bukan N yang X, B, N, P ni. Tetapi disuruh cari nilai N ni dalam graf ni. Dalam ini, alamak. Ini silap. Okey, dia masuk jerat. Sepatutnya dia bubuh huruf lain lah. Jangan bubuh N. Bubuh lah huruf macam M ke, huruf apa, C ke. Dia bubuh N. Dah confused dah. Saya dah confused dengan N yang kita guna tu. Iaitu jumlah eksperimen. Okey, yang ni kita kena cari sikit lah. Alright, so macam mana nak cari? Kita tengok di sini mungkin kita boleh kot. Okay, N. Maknanya kat sini. Alright, maknanya apa tu? Saya cuba buat dulu ya. Saya pun tak buat lagi ni. Maknanya kalau saya faham X bersama dengan 1 bersama dengan N. Jadi kita cari nilai N tu. Ya ke? Bolehlah juga. Saya cuba yang ni dulu ya. Saya tengok betul ke tak Maknanya 4C1 darab nilai P pun tak tahu. P1 Q kuasa 3 bersama dengan N. P kita tak tahu. Q ni 1 tolak Q pun kita tak tahu. 4C1 bersama dengan 4. Dan kita boleh guna ini juga. 3 sini. 3 situ. Bersama dengan N juga. Kesudahan dia. Ni susah juga ni. 4C3. P kuasa 3. Q kuasa 1. Bersama dengan N. Pun sama juga. So, apa nilai N? Alright. Kita permudahkan mana yang boleh. Macam mana ya? Susah ni. Sebab 4C1 bersama dengan 4. 4C3 pun sama dengan 4. So, kesemua ni bersama dengan 4. 4P 1 tolak P. 1 tolak P kuasa 3. 1 tolak P kuasa 3 ni payah dia sikit. 1 tolak P kuasa 3. Ini bersama dengan N. Ini pun 4 juga. Keadaan P kuasa 3. Kemudian 1 tolak P bersama dengan N juga. Okey, sekejap Saya cuba dulu yang ni. Sekarang dah pukul berapa? Lagi seminit lagi. Masya Allah. Saya tengok tak boleh tak? Boleh tak selesaikan dengan cara ini saja 4
P 1 tolak P kuasa 3 bersama dengan N. Kemudian 4 P kuasa 3 1 tolak P bersama dengan N. Maknanya kalau kita selesaikan persamaan serentak, dia jadi 4P 1 tolak P kuasa 3 sama dengan 4P kuasa 3 1 tolak P. Ya. 4 dengan 4 boleh potong. So, yang dia payah ni sebab nak kena expand kuasa 3 tu. Jadi 1 tolak 3P. Ini nak buat perkembangan kuasa 3 ni tak ramai orang tahu ni. Tolak 3P kuasa 2. Ya ke? Wah, ni terlalu sukar lah. Elok saya jangan tunjuk cara inilah. Sebab ada kuasa 3 tu. Tak ramai orang. Sebab korang tak pernah belajar pengembangan kuasa 3 lagi. So, saya fikir saya tak mau guna approach tu lah. Walaupun boleh. Walaupun boleh tapi saya tak mau buat. Kita cari cara lain. Saya nak pinjam ni sekejap. Kita nak cari nilai N. Apa hal tu? Okey. Satu lagi cara yang mudah lagi. Cara yang lebih mudah ialah P X bersama dengan kosong tambah P X bersama dengan 1 tambah P X bersama dengan 2 tambah P X bersama dengan 3 tambah P X bersama dengan 4 adalah bersama dengan 1. Kalau kita jumlahkan kesemuanya, mesti jumlahnya 1 sebab ini binomial eksperimen. Mesti je 1. Maknanya kesudahan probability untuk X bersama kosong adalah 1/16. Ini lagi senang. X bersama 1 bersama dengan N. X bersama 2 bersama dengan 5/16. Ini lagi senang. X bersama 3 bersama dengan N. X bersama 4 bersama dengan 1/2N. 1/2N. Okey, kesemua ni bersama dengan 1. Ini senang. Tak payah buat pengembangan kuasa 3 tadi. Alright. N tambah N tambah setengah N jadi 2/2N ataupun 5N/2. Yes. Kan? Betul kan? 5/2, 2/2N. Betul tak? N 2 2/2, 2/2, 5/2 lah. Betul. Alright. Kemudian tambah 6/16 sama dengan 1. 1/16 tambah 5/16. Okey, saya kena check juga ni. Sebenarnya betul ke tak? Okey, so ini boleh dimudahkan jadi 3/8. Yes. So 5N/2 sama dengan 1 tolak 3/8 jadi 5/8. So 5N bersamaan dengan bawa 2 ke sana. Jadi darab 2. 5/8 darab 2 jadi 5/4. 5/4. Dan 5 dengan 5 boleh potong. Yang tinggal N. N adalah bersama dengan 1/4. Siap. Okey. Jawapan dia N bersama 1/4. Boleh ikut tak penyelesaian ni? Boleh ke you? Boleh je. Dia tak susah sangat. Dia mudah sikit. Dia mudah. Yang saya buat tadi cuba nak kembang kuasa 3 tadi tak payahlah. Pening sikit. Pening sikit, yes. Walaupun boleh buat, tapi janganlah mengelupur nanti nak jawab dia. Ada cara yang lebih senang rupanya. Saya pun tak perasan. Okey, ada apa soalan tak? So far faham, jelas you. Jelas Okey, good. Alhamdulillah. So, your homework ni ada banyak Ada 5 soalan. Latihan kendali 5.7. Try to do as many as possible. Kalau dapat buat semua, lagi baguslah. Okay. Sebab matematik ni, kalau tak ada latihan, dia tak akan cekap punya. Jadi, cubalah buat sebanyak mungkin. Kalau boleh, buat semualah.
Saya akan follow up melalui dalam grup WhatsApp ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita bersurai? Tadi juga. So far tadi. Okey, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. There you go. Alright, bye.